Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pembelajaran kita pada hari ini adalah berkaitan dengan manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam tajuk ini kita akan lihat kepada tiga pelajaran, iaitu pelajaran 6 fitrah kejadian insan, pelajaran 7 tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah, dan pelajaran 8 peranan wahyu dan akal. Okey, insya-Allah hari ini kita akan pergi kepada pelajaran 6 fitrah kejadian insan. Okey, standard kandungan memelihara tuntutan fitrah kejadian insan dalam pembentukan jati diri. Sebelum itu kita pergi dulu, iaitu tentang maksud insan. Apakah yang dimaksudkan dengan insan? Insan adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan akal dan ditugaskan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta memakmurkan alam. Okey, Ustazah ulang, insan adalah pertama adalah makhluk ciptaan Allah, dikurniakan akal dan tugas utama adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang seterusnya adalah untuk memakmurkan alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, iaitu surah At-Tin ayat 4. Inilah bukti yang dalil ini adalah dalil yang membuktikan bahawa kita manusia adalah sebaik-baik kejadian yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila bercakap dengan manusia, apabila kita bercakap tentang kejadian, maka kita tidak boleh lari daripada kisah penciptaan Nabi Adam AS. Jadi hari ini kita akan lihat secara ringkas kronologi kisah penciptaan Nabi Adam AS. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam AS, baginda Abu al-Bashar, iaitu bapa semua manusia. Dan Allah menciptakan Nabi Adam dari segumpal tanah. Surah As-Sad ayat 71. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada para malaikat bahawa Allah akan menciptakan manusia di muka bumi. Jadi apabila mendengar hal ini, malaikat bertanya kepada Allah tentang hikmah penciptaan manusia di muka bumi. Surah Al-Baqarah ayat 30. Setelah Adam AS diciptakan, Allah memerintahkan malaikat dan jin untuk sujud beri penghormatan sebagai memuliakan baginda AS. Surah Al-Baqarah ayat 34. Okey, seterusnya Allah Subhanahu wa taala mempersilakan, memberikan Adam AS untuk tinggal dalam syurga bersama Hawa, iaitu pasangan Nabi Adam AS. Dan seterusnya kedua-duanya, Adam dan Hawa, diberikan kenikmatan di dalam syurga kecuali memakan satu jenis buah. Surah Al-Baqarah ayat 35. Namun begitu, kita lihat iblis telah berasa iri hati dan dengki dengan kemuliaan yang dikurniakan kepada Nabi Adam AS. Dia telah ingkar dengan perintah Allah untuk sujud, sujud berikan penghormatan kepada Nabi Adam AS, dan dia meminta terus hidup untuk menjerumuskan anak cucu Nabi Adam AS ke jalan yang sesat dan merosakkan fitrah kejadian mereka. Okey, jadi kita lihat itu adalah surah Al-A'raf ayat 12 hingga 17. Okey, jadi para pelajar, ini adalah secara ringkas kronologi kisah penciptaan Nabi Adam. Kalau kita nak bercakap, nak bercerita lebih panjang berkaitan Nabi Adam ini, mungkin memakan masa yang panjang lah. Jadi pelajar-pelajar boleh buka barcode yang ada dalam buku teks anda yang mengisahkan tentang kisah Nabi Adam AS. Okey, itu adalah kronologi kisah penciptaan Nabi Adam AS. Dan yang seterusnya kita akan pergi kepada proses kejadian insan. Okey, sebenarnya proses kejadian insan menurut Al-Quran dia selari dengan kajian sains. Jadi kita lihat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة وخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada pati yang berasal daripada tanah. Kemudian kami jadikan pati itu setitis air benih pada penetapan yang kukuh. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Jadi berdasarkan daripada dalil yang Ustazah baca itu tadi, maka kita lihat bagaimana proses kejadian manusia selari dengan berdasar Al-Quran, selari dengan kajian sains. Okey, yang pertama kita lihat sperma lelaki dan ovum perempuan bercantum dan disenyawakan di dalam rahim perempuan. Permanian inilah yang kita panggil nutfah. Dan yang seterusnya, pencantuman nutfah dia akan menjadi segumpal darah. Inilah yang kita panggil alaqah. Dalam bahasa sainsnya adalah zigot. Dan yang seterusnya, alaqah akan menjadi seketul daging. Pada peringkat inilah terbentuk tangan, kepala, kaki dan tulang rusuk yang kita panggil mudghah. Okey, dan yang seterusnya kita lihat daging akan membaluti mudghah itu tadi, membaluti tulang sehingga membentuk lembaga manusia yang sempurna fizikalnya. Okey, ini adalah kita panggil izam dan lahma. Okey, dan yang seterusnya terbentuklah janin. Pada peringkat ini Allah akan meniupkan roh ke dalam tubuh janin yang berusia 4 bulan. Seterusnya bayi. Maka terusnya bayi yang dilahirkan ke dunia apabila cukup tempohnya. Jadi pelajar juga boleh buka bakut tersebut dan lihat apa yang berlaku berkaitan dengan proses kejadian insan. Okey, Ustazah ingatkan para pelajar, untuk proses kejadian ini pelajar perlu ingat step by step daripada nutfah sehinggalah menjadi bayi. Okey, dalam proses yang berdasarkan sains dan juga istilah-istilah dalam bahasa Arabnya. Okey, jadi kedua-dua dalam sains, apa perkataan dalam bentuk sainsnya dan juga dalam bahasa Arabnya pelajar-pelajar kena ingat. Okey. Dan yang seterusnya kita pergi kepada peringkat alam. Sebenarnya kita manusia ni akan menempuhi peringkat-peringkat alam dan ada 5 peringkat yang akan ditempuhi oleh semua manusia. Jadi peringkat yang pertama kita lihat adalah alam roh. Alam roh adalah alam yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Roh bermaksud nyawa yang menyebabkan jasad hidup dan bergerak. Dan ketika itulah di alam roh manusia dia akan berikrar dan mengakui akan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya manusia akan berada selepas alam roh, manusia akan berada di alam rahim. Alam rahim merujuk kepada alam ketika manusia yang ada dalam kandungan ibunya. Dan ketika dalam kandungan ibulah ditiupkan roh, ditetapkan ajal, rezeki dan amalannya. Seterusnya manusia akan berada di alam dunia. Alam dunia adalah alam yang nyata yang kita diami saat ini dan Allah ciptakan alam ini, alam dunia ini adalah sebagai tempat untuk kita manusia beribadah dan menjadi khalifahnya. Dan alam dunia ini adalah alam sementara dan manusia-manusia akan diuji ketika berada di alam dunia. Seterusnya manusia akan berada di alam barzakh ataupun alam kubur, iaitu alam yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Barzakh menjadi tempat persinggahan kita sementara kita nak menunggu hari kiamat, iaitu hari sesudah kematian. Kemudian di alam barzakh, alam kubur, setiap manusia akan didatangi oleh soalan-soalan yang dikemukakan oleh malaikat mungkar dan nakir. Dan di alam barzakh jugalah akan dikenakan nikmat dan juga seksaan kubur berdasarkan apa amalan yang kita telah lakukan ketika kita berada di alam dunia. Seterusnya, kita akan berada di alam akhirat. Peringkat yang terakhir, kita akan berada di alam akhirat, iaitu alam yang kekal dan abadi setelah terjadinya kiamat. Dan ketika berada di alam akhirat, Allah akan berikan balasan kepada para hamba-Nya segala amalan mereka selama kita berada di dunia.
Sebab itu Ustazah kata alam dunia adalah alam yang kita uji, sama ada kita banyak buat baik ke, buat buruk ke. Jadi di alam akhirat kita akan Allah tentukan balasan apa yang kita akan dapat. Di alam akhirat akan disediakan terdapatnya lah buku-buku amalan yang dicatat segala amalan kita di dunia. Seterusnya berdasarkan buku amalan tersebut akan berlakunya timbangan al-mizan, seterusnya titian as-sirat, syurga dan neraka. Itu adalah di antara peringkat alam yang dilalui oleh manusia, iaitu alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh atau alam kubur dan juga alam akhirat. Jadi melalui peringkat alam ini, jadi kita boleh lihat bahawa pembahagian alam ada dua, iaitu alam musyahadah dan alam ghaib. Alam musyahadah adalah alam nyata yang dapat ditanggapi oleh panca indera dan akal manusia tentang kewujudannya. Seperti apa? Seperti manusia, haiwan dan tumbuhan. Manakala alam ghaib adalah alam yang tidak dapat ditanggapi oleh panca indera dan akal kita. Kewujudannya hanya dapat diketahui dan diyakini daripada penjelasan Al-Quran dan Al-Sunnah seperti alam bazar, alam mahsyar, syurga dan juga neraka. Okey, itu adalah berkaitan dengan alam. Okey, Ustazah ingat balik semula dalam tajuk ini pelajar perlu mengingat memahami 5 peringkat alam dan seterusnya alam pembahagian alam itu berkaitan dengan alam musyahadah dan alam ghaib. Okey, dan yang seterusnya kita lihat apa keistimewaan kita insan, apa keistimewaan insan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami telah memberi mereka menggunakan pelbagai kenderaan di daratan dan di lautan, serta kami telah memberikan rezeki kepada mereka daripada apa-apa yang baik, serta kami telah utamakan mereka dengan selebih-lebihnya ke atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan. Surah Al-Isra ayat 70. Berdasarkan ayat di atas, kita dapatlah memahami bahawa manusia memang mempunyai kelebihan berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah. Jadi kita lihat apakah keistimewaan kita sebagai seorang insan. Keistimewaan yang paling besar yang Allah bagi berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain adalah kita dikurniakan akal fikiran. Okey, dan yang kedua, diberikan kitab sebagai panduan. Kitab apa? Iaitu kitab Al-Quran. Dan yang ketiga, diberi tanggungjawab sebagai seorang khalifah. Okey, dan yang seterusnya dianugerahkan Rasul sebagai pembimbing kita untuk menuju ke jalan yang lebih baik. Okey, dan yang seterusnya kita lihat kepentingan memelihara fitrah kejadian insan. Apa kepentingan kita kena memelihara fitrah kejadian kita? Okey, fitrah kejadian kita, kita kena menjadi sebagai seorang khalifah, kita kena bertanggungjawab. Jadi apa kepentingan kita memelihara fitrah-fitrah kejadian insan tersebut? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum man nazzala minas sama' ma'an fa ahya bihil ard min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Artinya, dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik, itu siapakah yang menurunkan hujan dari langit lalu ia hidupkannya dengan tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, sudah tentu mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ankabut ayat 63. Okey, kelas pelajar, terus kita lihat apa kepentingan memelihara fitrah kejadian insan. Kepentingan memelihara fitrah kejadian insan pertama adalah untuk kita dapat keredaan dan petunjuk Allah. Dan yang kedua, mengukuhkan keimanan dan dapat menyemai ketakwaan dalam diri kita. Dan yang ketiga, apabila kita pelihara fitrah kejadian insan kita, maka kita akan menerima kebenaran dan kita akan menolak kebatilan, kesalahan,
perkara-perkara yang tidak baik, dan yang seterusnya. Yang keempat, akan membentuklah kehidupan kita yang aman dan harmoni. Dan yang seterusnya, apabila kita jaga kepentingan memelihara fitrah kejadian insan, maka kita dapat memakmurkan bumi. Jadi justru itu pelajar kita kena ingat bahawa manusia perlu memelihara fitrah kejadian insan sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Ada kepentingan-kepentingan yang perlu kita untuk memelihara ini. Okey, untuk memelihara fitrah kejadian insan ini ada kepentingannya itu. Di antara yang Ustazah sebut tadi adalah untuk kita dapat keredaan, untuk mengukuhkan keimanan, untuk kita menerima kebenaran dan menolak kebatilan, untuk kita untuk bentuk kehidupan kita yang lebih aman dan harmoni, dan seterusnya kita dapat memakmurkan bumi. Okey, dan yang seterusnya, apa tindakan yang perlu kita buat untuk memelihara fitrah kejadian insan? Apa perlu kita buat? Apa cara yang perlu kita buat? Tindakan bagaimana untuk kita nak memelihara fitrah kejadian insan kita? Jadi, di antara cara tindakan untuk kita memelihara fitrah kejadian insan kita sebagai hamba dan khalifah Allah adalah, di antara tindakannya yang pertama adalah jaga sikap dan tingkah laku. Kita jaga sikap dan tingkah laku kita, memupuk akhlak mulia, dan kita jaga kesucian diri. Itu tindakan yang pertama. Ustazah ulang, tindakan yang pertama untuk memelihara fitrah kejadian insan, yang pertama adalah kita jaga sikap, kita jaga tingkah laku, kita pupuk akhlak mulia, dan kita jaga kesucian diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sesungguhnya berjayalah orang yang menjaga fitrahnya dengan iman dan amal kebajikan, tetapi akan rugi orang yang mengotori fitrahnya sendiri dengan sebab kekotoran maksiat. Surah Asy-Syam ayat 9 hingga 10. Dan tindakan yang kedua, apa tindakan yang kedua? Tindakan yang kedua adalah kita berusaha untuk bina ketakwaan dan kasih sayang, terutamanya dalam kekeluargaan, agar kehidupan kita menjadi lebih tenteram. Ustazah ulang, tindakan yang kedua adalah kita berusaha untuk bina ketakwaan dan kita bina kasih sayang, terutamanya dalam keluarga. Okey, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memahati, mengawasi kamu. Surah An-Nisa ayat 1. Dan tindakan yang seterusnya adalah kita ambil berat, kita bantu, kita bimbing rakan-rakan kita supaya rakan-rakan kita sentiasa positif dalam melakukan kebaikan. Okay, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Surah Al-Hujurat ayat 10. Dan tindakan yang terakhir untuk memelihara kejadian insan adalah kita melaksanakan amanah dengan tanggungjawab, berlaku adil dan menjauhi kezaliman. Okay, amanah yang diberikan kita jalankan dengan penuh tanggungjawab. Okay, wajib kita melaksanakan amanah tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum antara manusia, hukumlah dengan adil. Surah An-Nisa ayat 58. Okey, itu adalah tajuk pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan fitrah kejadian insan. Kita sudah tahu tentang kejadian insan, maksud insan itu sendiri. Kemudian kita sudah lihat tentang kronologi kisah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kita lihat proses kejadian insan yang selari. Proses kejadian insan berdasarkan Al-Quran dan selari dengan kajian sains. Kemudian kita lihat keistimewaan insan, kepentingan kita memelihara dan seterusnya. Apa dia tindakan-tindakan yang perlu kita buat untuk memelihara fitrah kejadian insan. Okey, dan seterusnya adalah simulasi. Simulasi kita tak dapat bersama-sama buat, tapi pelajar-pelajar Ustazah minta faham situasi-situasi tersebut, kerana daripada situasi-situasi ini boleh dibinakan soalan-soalan untuk para pelajar. Okey, dan yang seterusnya adalah aktiviti. Okey, aktiviti pun kita tak dapat laksanakan, dan aktiviti ini lebih banyak adalah berkumpulan. Namun Ustazah harap pelajar-pelajar dapat mencari data, mencari data berkaitan dengan terutamanya aktiviti di nombor 1, iaitu berkaitan dengan latar belakang Nabi Lut alaihissalam, cabaran dia,
kisah kaum Nabi Lut yang menyimpang dari fitrah sebenar dan juga faktor penolakan fitrah oleh kaumnya. Okey, dan yang seterusnya, para pelajar boleh lakukan aktiviti yang kedua walaupun di dalam kumpulan, tapi kita boleh cari cara memelihara fitrah kejadian insan, sebab dan akibat penolakan memelihara fitrah kejadian insan. Okey, dan seterusnya pelajar boleh melakukan aktiviti yang keempat. Ateisme ialah fahaman yang menolak kewujudan Tuhan dan amalan beragama. Jadi pelajar bincangkan mengapa golongan ini menolak fahaman beragama. Jadi pelajar boleh Google lah beberapa tajuk yang Ustazah bagikan ini, terutamanya di soalan nombor 1, 2 dan juga 4. Okey, dan yang seterusnya untuk dihantar kepada Ustazah ataupun ustaz-ustaz yang ada di kelas kamu adalah uji diri. Okey, jawab soalan 1, soalan nombor 2, okey, soalan nombor 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey, soalan nombor 1, soalan nombor 1 anda boleh jawablah, bagi jawapannya saja. Contoh, berikut merupakan ciri manusia kecuali. Kalau anda rasa A, bagilah A dan tulis apa perkataan tersebutlah. Okey, nombor 2 isi tempat kosong, dan nombor 3 apakah maksud insan? Okey, just maksud sajalah. Kalau jelaskan, anda memerlukan isi dan huraian. Okey, nyatakan maksud alam ruh dan alam bazar. Okey, itu just bagi isi saja. Manakala soalan 6 dan soalan 7 adalah soalan kebat yang memerlukan isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Ustazah ingatkan kepada semua para pelajar yang mengikuti kelas kita pada hari ini dan akan menjawab soalan ini. Ustazah mengharapkan apabila anda menjawab soalan kebat, elakkan daripada menggunakan perkataan selain itu. Okey, kenapa? Apabila anda menggunakan perkataan selain itu dalam jawapan soalan kebat, maka selain itu akan merujuk kepada isi anda yang kedua. Ustazah ingatkan, paling mudah untuk anda menjawab, anda bagi isi, anda bagi huraian. Huraian gunakan kata-kata hubung. Okey, apa kata hubung? Contoh, kerana, agar, seperti dan sebagainya. Apabila masuk huraian lengkap, anda pergi kepada kesan. Okay, kesan daripada isi dan huraian anda bagi itu tadi. Okay, bila dapat sudah kesannya, anda stop. Okay, full stop di situ, anda terus bagi kesimpulannya. Dan elakkan menggunakan stimulus yang telah dibagi. Apa dia stimulus? Contoh soalan nombor 7. Keyakinan terhadap al-mizan boleh membentuk kepercayaan diri murid yang baik. Itu adalah stimulusnya. Jangan gunakan stimulus sebagai huraian dan sebagainya. Okey, itu adalah berkaitan dengan soalan kebat. Ustazah beritahu soalan kebat anak 6 dan 7. Okey, cuma mungkin tahun ini pelajar-pelajar KSSM tingkatan 4 yang kamulah yang baru ini, tahun depan mungkin ada berlaku sedikit perubahan, dan insya-Allah tahun depan